Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah saya akan menyampaikan sedikit perkongsian bersama dengan tuan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Bulan Ramadan ialah bulan yang juga dinamakan sebagai Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran. Kerana apa? Unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Allah Ta'ala menyebut secara khusus daripada bulan-bulan Hijriyah dengan menyebut Ramadan di dalam Al-Quran dengan tidak menyebut bulan-bulan yang lain sebagai mengangkat martabat bulan Ramadan. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, pada ketika itulah Ramadan menjadi penghulu segala bulan. Ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi SAW, pada ketika itulah Jibril telah diangkat sebagai penghulu segala malaikat. Dan ketika Nabi SAW menerima Al-Quran, menerima wahyu, pada ketika itulah Rasulullah telah menjadi penghulu segala Nabi. Dan ketika Al-Quran disampaikan kepada umat Muhammad SAW, pada ketika itulah umat Nabi SAW disebut sebagai khairul umam. Begitulah mulianya Al-Quran. Dan ketika mana-mana orang Islam yang sangat suka baca Quran, menyanjungi Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, membaca setiap masa Al-Quran, ketika itu dia akan menjadi mulia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya ingin mengajak sidang pendengar untuk melihat beberapa peristiwa Rasulullah menerima wahyu dalam keadaan yang sangat menyayat hati. Pada satu ketika Rasulullah SAW pernah naik unta bersama dengan sahabat, dan keadaan unta tersebut tengah-tengah berjalan, tiba-tiba unta Rasulullah terduduk. Muka Rasulullah berwarna merah dan peluh mencurah-curah daripada muka Nabi SAW. Sahabat bertanya, apakah yang berlaku kepada kamu wahai Rasulullah? Saksikanlah wahai sahabatku, wahyu sedang diturunkan kepada aku. Dan pada satu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat dalam satu halaqah, lutut Rasulullah bersentuh dengan lutut para sahabat. Dan sahabat merasakan pada satu ketika lutut Rasulullah berasa berat. Dan dalam keadaan cuaca yang sangat sejuk, muka Rasulullah telah berpeluh-peluh. Dan sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang sedang berlaku? Saksikanlah wahai sahabatku, Al-Quran wahyu sedang diturunkan kepada aku. Lihatlah bagaimana peristiwa penurunan Al-Quran sangat-sangat membebankan Nabi untuk disampaikan kepada umat. Isi kandungan Al-Quran nak disampaikan kepada orang yang tidak beriman. Kita kena sayang Al-Quran, kita kena sanjung Al-Quran, kita kena jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Sebab tu kalau kita lihat sejarah salafus salih, sangat suka pada Al-Quran. Dan ulama menyebut bagaimanakah keadaan mereka dengan Al-Quran. Lihatlah bagaimana umat manusia pada hari ini bersama dengan telefon mereka. Setiap masa pegang, setiap masa baca. Begitulah di zaman para sahabat, zaman tabi'in, sangat suka pegang Al-Quran, sangat suka baca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu kana yakhtimu Al-Quran 60 khatmatan fi Ramadan. Imam Syafi'i baca Quran satu bulan Ramadan 60 kali khatam. Bayangkan satu hari 2 kali khatam. Al-Imam Ahmad 61 kali khatam. Dan imam-imam mazhab yang lain kebanyakannya satu hari akan khatam. Dan tidak menjadi masalah kalau sekiranya kita mengambil peluang Ramadan ini untuk kita membaca sedikit cepat Al-Quran. Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu pernah ditanya soalan, manakah lebih afdal antara tadabbur Al-Quran dengan membaca banyak Al-Quran? Imam Nawawi sebut apa? Tadabbur akan jadi afdal bagi mereka yang ahli dalam bidang Al-Quran. Sama ada mereka baca Al-Quran, mereka faham. Kalau kita memerlukan tafsir ataupun terjemahan untuk faham Al-Quran, Al-Imam Nawawi menyebut, sayugialah seharusnya dia lebih banyak membaca Al-Quran. Jadi begitulah kemuliaan Al-Quran. Kita kena rasa mulia dengan Al-Quran. Dan di zaman salafus salih, mereka solat tarawih, dalam solat tarawih pun mereka boleh khatam Al-Quran. Sabit di zaman para salafus salih, satu malam dia bertarawih 10 juzuk Al-Quran. Bayangkan tuan-puan, 3 hari tarawih, 1 kali khatam Al-Quran. Bahkan satu riwayat menyebut para sahabat solat tarawih selepas daripada Isyak
sehinggalah tidak disebut berapa juzuk. Mereka solat tarawih sehinggalah Qubail al-Fajri, dekat-dekat fajar. Tak tahulah berapa ratus ayat dia baca. Nak menyebut perasaan sayang mereka Al-Quran tu melebihi sayang kepada benda-benda yang lain. Kita kena rasa benda tu. Dan kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir menyebut di dalam syurga nanti tidak ada ibadah yang boleh dilakukan oleh manusia. Solat dah tak ada orang yang solat. Zakat tak ada, umrah tak ada, haji tak ada. Tapi ada satu ibadah yang dilakukan oleh penduduk syurga, iaitu yataladzadzu bi qiraatil Quran. Ada satu golongan yang pada zaman dunianya, ketika dunia dia suka baca Al-Quran, dan bila dia masuk ke dalam syurga, dia bukan melakukan ibadah untuk baca Al-Quran di dalam syurga, tetapi mulut mereka bergerak-gerak di dalam syurga. Kerana apa? Yataladzadzu bi qiraatil Quran. Mereka merasakan kesedapan, kelazatan bila membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan khususnya, dan umum kepada bulan yang lain. Jangan hanya kita hentikan amalan pembacaan Al-Quran hanya dalam bulan Ramadan. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, pada bulan yang bukan Ramadan, seminggu satu kali khatam. Bayangkan sahabat-sahabat, tuan-puannya dia yang dirahmati Allah sekalian. Begitulah cintanya para sahabat, para tabi'in kepada Al-Quran, dan kita meminta kepada Allah Ta'ala supaya diberikan perasaan yang sama, perasaan kasihkan Al-Quran. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam.